أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sahabul fadilah, penyerusi Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh ahli jawatan kuasa surau An-Nur. Seterusnya para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah, para habaib, tuan guru, puan guru. Seterusnya pimpinan masyarakat, ketua kampung, ketua komuniti, ketua rukun tetangga, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian. Sampai apa kita ni? 10:30 sakan maksimum. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah sekalian, jadual asal ayah saya, tapi beliau ada mesyuarat pada malam ini di Kuala Lumpur, jadi saya menggantikan. Dan beliau menyampaikan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tak lama malam ni, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada satu cerita ketika zaman Nabi SAW pada tahun yang kedua hijrah. Tahun tu pada bulan Ramadan, dan tahun itu adalah tahun permulaan syariat Ramadan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan kena tahu, disyariatkan puasa di bulan Ramadan pada tahun yang kedua hijrah. Maka pada tahun yang kedua hijrah, pertama kali umat Islam ketika itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali mereka berpuasa. Tetapi dalam masa yang sama Allah takdirkan untuk mereka berlaku satu peristiwa yang sangat penting, getir dan besar. Yang mana peristiwa ini kita sambut setiap kali dalam bulan Ramadan kalau tak silap saya, iaitu peristiwa Badar Al-Kubra, iaitu berlaku satu peperangan yang hebat, yang pertama dalam Islam, iaitu peperangan Badar Al-Kubra. Walaupun kalau kita tengok cerita sirah, sebelum tu ada lagi beberapa siri peperangan, tetapi dia tidak disebut sebagai peperangan dalam bahasa Arab, dia disebut sebagai sariyah. Sariyah ni macam serangan gerila ataupun segerombolan askar. Tetapi pada tahun yang kedua hijrah, bulan Ramadan, berlaku peristiwa Perang Badar Al-Kubra, yang mana ketika ini sahabat-sahabat Nabi dalam keadaan terkontang-kanting. Sebab itu kalau kita belajar sirah, kalau kita belik kita punya anak, buku teks anak kita, kita akan tengok sahabat-sahabat Nabi membawa pelepah tamar, sahabat-sahabat Nabi membawa bulu unta selit kat sini, sahabat-sahabat Nabi bawa apa yang ada bersama dengan mereka. Cuba kita fikir logik, kita fikir sejenak. Kalau dah tahu nak perang, kenapa bawa pelepah tamar? Kalau dah tahu nak perang, kenapa tak bawa pedang terus? Sedangkan ketika itu Nabi SAW memerintah Madinah. Nabi sebagai ketua
ketua agama, ketua menteri, Perdana Menteri, Nabi lah. Maka kita fikir logik, kenapa ketika itu Nabi ajak perang, kenapa sahabat tidak membawa terus pedang? Bahkan diriwayatkan sahabat-sahabat bawa pelepah tamar, bawa pelepah-pelepah yang berduri, bawa batang-batang yang keras untuk melawan kafir laknatullahi alaihim ajma'in. Sebab kalau tahu nak berperang, kena persiapkan terus. Kerana tuan-tuan yang dirahmati Allah, peperangan Badar yang berlaku takdir Allah itu bukan kehendak orang-orang Islam. Disebabkan kaum kafir Quraisy Mekah yang diketuai oleh Abu Sufyan mengambil semua barangan-barangan hak milik orang Islam yang asal dari Mekah. Dia ambil barangan, ambil perabot, ambil kain, ambil baju kurung sabela tak payah nak gosok tu, ambil tupperware apa semua tu, ambil semua, pergi jual di tanah Syam. Bila jual di tanah Syam dapat keuntungan, mereka pulang ke Mekah. Tuan-tuan kalau pergi ke tanah Syam ni di Jordan, di Syria, di Palestin, itu disebut sebagai tanah Syam. Tanah Syam daripada atas nak turun ke Makkahul Mukarramah, dia akan lalu Madinatul Munawwarah. Ketika itu namanya Yathrib. Kena turun Madinah dulu lah. Pengalaman saya naik bas daripada Jordan masa belajar dulu tuan-tuan, pergi umrah. 30 jam naik bas ke Matu Ponggong. 30 jam naik bas daripada Jordan, lalu border Saudi, turun, jumpa Tabuk, jumpa Madinah, barulah jumpa Makkahul Mukarramah. Maka ketika itu barang dagangan yang didagang, yang diketuai oleh Abu Sufyan dapat keuntungan yang sangat besar, maka mereka pun membawa keuntungan pulang ke Mekah. Maka ketika itu Nabi SAW suruh sahabat-sahabatnya yang berasal daripada Mekah, yang bersama dengan Nabi di Mekah, untuk merampas semula hak milik mereka. Sebab barang yang didagangkan itu adalah hak milik orang Islam yang asal dari Mekah. Mereka pergi ke Syam, mereka dagang, ada keuntungan, keuntungan itu hak milik orang Islam Mekah. Maka Nabi pun suruh pergi. Tetapi takdir Allah, Allah nak berlaku sebaliknya. Allah hendakkan berlaku sebaliknya. Asal Nabi suruh sahabat untuk sekat rombongan Abu Sufyan. Tetapi perancangan ini dapat diketahui oleh Abu Sufyan, maka Abu Sufyan pun menukar arah. Menukar arah jalan yang lain, maka orang Islam tak dapat tahan. Maka berita orang Islam hendak menahan rombongan Abu Sufyan ini diketahui oleh pimpinan di Mekah. Diketahui oleh Abu Jahal, Abu Lahab, semua segala Abu. Maka orang kafir Quraisy menghantar bala tentera seramai 1,000 orang. Pendek cerita tuan-tuan, maka berlakulah peperangan. Dan ketika nak berlaku peperangan, kerana peperangan ini tidak mahu berlaku oleh orang Islam, tetapi Allah hendak lakukan sebaliknya. Allah takdirkan sebaliknya untuk orang Islam. Maka ketika itu tiada pilihan lain, tidak sempat buat persiapan, maka sahabat-sahabat Nabi membawa segala macam jenis senjata yang asal kalau pukul boleh meninggal, pukul boleh cedera, maka mereka ambil. Sebab itulah jumpa riwayat yang sahabat-sahabat Nabi bawa pelepah tamar, bawa batang-batang yang keras. Sebelum nak berperang, Nabi SAW membuat satu mesyuarat sidang tergempar. Nabi kumpul sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi tanya kepada sahabat, wahai sahabatku sekalian, apa pandangan kamu? Kita nak berperang ni, apa pandangan kamu? Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, wahai Rasulullah, sami'na wa ata'na. Aku dengar, kami taat, kau suruh perang, kami ikut perang. Nabi tanya sekali lagi, ma ra'yuka? Apa pandangan kamu? Sahabat daripada Mekah juga sebut, wahai Rasulullah, kamu ajak berperang, kami ikut sama berperang. Nabi tanya buat kali yang ketiga, kenapa, apa pandangan kamu? Juga jawapan yang sama dari orang yang sama, dari sahabat yang asal dari Mekah. Nabi tanya buat kali keempat, apa pandangan kamu wahai sahabat-sahabatku?
maka ada seorang sahabat yang berasal daripada Madinatul Munawwarah, namanya Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh. Kata Sa'ad, "Ka'annaka turiduna ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, seakan-akan kamu nak dengar pandangan daripada kami sahabat yang berasal daripada Madinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Sa'ad bin Mu'adh." Benar wahai Sa'ad bin Mu'adh. Kemudian kata Sa'ad bin Mu'adh, kata-kata ini pendek tetapi sahabat ini meninggal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'd bin Mu'adh." Bergegar arsy Allah Subhanahu wa taala bila dengar berita kematian sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adh. Apa Sa'ad bin Mu'adh sebut? "Ya Rasulullah, la naqulu kama qalat banu Israel, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, walakin naqul idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun." Wahai Rasulullah, kami sahabat-sahabat daripada Madinah tidak akan sekali-kali menyebut seperti mana Bani Israel sebut kepada Nabi Musa alaihi salam, "Hei Musa, kamu pergi bersama dengan Tuhan kamu untuk pergi berperang. Aku kat sini," kata Bani Israel, "duduk tengok kamu berperang." Kami takkan kata sebegitu. Tetapi wahai Rasulullah, kami akan sebut, "Wahai Muhammad Rasulullah, kamu pergi berperang bersama dengan Tuhanmu. Aku dan kami sahabat-sahabat Madinah akan turut serta bersama kamu berperang dengan mereka." Maka ketika itu berlaku satu peperangan yang besar, peperangan yang mula-mula sekali, sehingga kan kerja Nabi SAW, Nabi masuk dalam kemah, Nabi duduk dalam kemah, kerja Nabi tak lain dan tak bukan ialah solat, doa, solat, doa. Itulah kerja Nabi. Nabi solat 2 rakaat, Nabi mohon kepada Allah dengan doa yang penghabisan. Doa penghabisan, doa pengakhiran, orang panggil doa ni doa seperti seolah-olah ugut kepada Allah, seolah-olah. Doa penghabisan seperti mana doa penghabisan ibu tanggang kepada si tanggang, "Ya Allah, ya Tuhanku, kau nak buat macam mana anak aku, kau buatlah." Itu doa penghabisan. Nabi doa kepada Allah, "Allahumma innaka in tahlik hadhihi al-isabah lan tu'bad fil ardi abada." Wahai Rasulullah, kalau kamu takdirkan, kamu maha kuasa, tetapi kalau kamu takdirkan untuk peperangan kali ini, peperangan yang pertama ini, umat Islam kalah, sahabat-sahabat Nabi kalah, umat Islamku kalah, maka kata Nabi, kamu tidak akan disembah oleh sesiapa pun di atas muka bumi ini, wahai Allah. Kalau kalah pusingan yang pertama, andai kata syahid semua sahabat Nabi, tiada lagi sahabat-sahabat, tiada lagi orang yang akan bawa Islam, maka tiada lagi orang yang akan sembah kepadamu, ya Allah. Nabi doa dengan doa pengakhiran, doa penghabisan. Sehingga kan Nabi kuatnya Nabi berdoa, sehingga Nabi angkat tangan, sehingga serban yang ada dijadikan selendang di sini jatuh ke bawah. Maka datang Abu Bakar As-Siddiq, "Hasbuka ya Rasulullah, hasbuka ya Rasulullah." Cukuplah wahai Rasulullah, cukuplah solat tu, cukuplah, kita nak berperang dah. Adakah Abu Bakar tak percaya dengan doa Nabi? Tidak. Abu Bakar dah berdoa, dah berikhtiar, sekarang ni tinggal lagi untuk usaha berlawan bersama dengan kafir Quraisy. Nabi doa, Nabi solat, Nabi doa, Nabi solat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Minta tolong pada Allah dengan sabar dan solat. Ada ulama takrifkan sabar tu adalah doa, solat tu juga adalah doa. Minta tolong dengan Allah dengan sabar dan solat. Maka Nabi solat dan Nabi doa. Sehingga kan lepas Nabi solat dan Nabi doa, dan lepas Nabi doa sebegitu, doa pengakhiran, turun satu wahyu Allah, turun satu mukjizat, dan Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat-sahabat pelik dengan wahyu ni. Sahabat-sahabat pelik dengan wahyu ni. Seakan-akan wahyu ni tak berlaku seperti sebelum ni.
Lepas Nabi solat, Nabi keluar daripada khemah Nabi SAW, Nabi lihat medan Badar. Nabi tengok medan perang Badar tu, Nabi pergi ke satu tempat, ajak sahabat dia. Nabi pun berkata, pergi ke satu tempat, Nabi kata, tempat ni Abu Jahal mati. Nabi pergi ke satu tempat yang lain, tempat ni Utbah bin Rabi'ah mati. Tempat ni si Fulan bin si Fulan, pemimpin Quraisy mati. Tempat ni si Fulan bin si Fulan, pemimpin Quraisy B mati. Peperangan belum berlaku. Nama-nama yang Nabi sebutkan tengah berdansa kat depan tu lagi. Tetapi Nabi sebut tempat ni sekian mati, tempat ni sekian mati, tempat ni sekian mati. Sahabat pelik. Tetapi sahabat beriman dengan kata-kata Nabi dan beriman dengan Nabi SAW. Maka berlaku perang Badar dan turunlah malaikat tolong apa semua. Habis daripada peperangan, maka sahabat tengok tempat yang disebut oleh Nabi, titik sekian, tempat sekian, Abu Jahal mati. Tempat sekian, Utbah bin Rabi'ah mati. Tempat sekian, pemimpin Quraisy mati. Tempat sekian, pemimpin Quraisy B lain mati. Benar apa yang disebut oleh Nabi SAW. Begitulah juga benar apa yang disebut oleh Allah, minta tolong dengan Allah dengan sabar dan solat. Mungkin ada orang kata, Ustaz, bolehlah, tu Nabi. Itu Nabi. Nabi doa dalam tidur pun makbul. Nabi doa dalam tidur pun makbul. Kita ni bukan Nabi, Ustaz. Baik. Pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah yang ke-3, ada seorang berjumpa dengan beliau untuk meminta sedekah ataupun minta bantuan, lebih kuranglah macam BRIM, macam apa lagi, bantuan B40. Kemudian Saidina Uthman dengar tak dengar aja, dengar tak dengar, boleh jadi sibuk, boleh jadi busy, dengar tak dengar. Kemudian si fulan ini pun pulang ke rumah dalam keadaan tidak meletakkan harapan yang tinggi untuk suaranya didengari oleh Saidina Uthman. On the way balik, jumpa dengan sahabatnya yang lain. Sahabat dia tahan, si fulan daripada mana? Aku daripada jumpa Saidina Uthman, aku mintalah sekian-sekian, anak nak masuk universiti, nak beli susu tepung apa semua. Saidina Uthman buat layan tak layan. Pesan sahabat dia ni kepada yang minta kepada Saidina Uthman ni, wahai sahabatku, balik solat 2 rakaat, minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta dengan Allah. Dia balik solat 2 rakaat, minta dengan Allah, doa sungguh-sungguh. Esok pagi lalu depan Saidina Uthman, Saidina Uthman panggil dia. Si fulan, sini. Kamu ada apa-apa hajat yang kamu nak tak? Tuan-tuan, Saidina Uthman khalifah, lebih besar daripada menteri, tuan-tuan, lebih besar daripada Perdana Menteri. Agak-agaklah tuan-tuan, kalau Muhyiddin datang sini tanya kita nak apa, agak-agak tuan-tuan. Agak-agak je lah tuan-tuan, nak apa? Tak minta banyak, 20% cukup. Tapi Saidina Uthman tanya kepada si fulan, si fulan, apa hajat kamu? Wahai Uthman, hajat aku sekian, 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 sekian. Maka kata sahabat yang minta dengan Saidina Uthman, kalau semalam aku minta dengan Saidina Uthman, tetapi hari ini aku minta dengan Tuhan kepada Saidina Uthman. Kunci apa? Kuncinya adalah wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong dengan Allah dengan sabar dan solat. Mungkin tuan-tuan kata, Ustaz, itu tabi'in, itu tabi'in, orang yang rapat dengan Nabi. Itu kurun yang terbaik yang pernah Nabi sebut. Antara kurun yang terbaik, thummal ladzina yalunahu, thummal ladzina yalunahu. Kurun yang terbaik adalah zaman aku, kemudian selepasnya, kemudian selepasnya. Baik. Ke belakang sikit lagi selepas tu, tuan-tuan mesti kenal dengan satu panglima Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Tuan-tuan kalau pergi balik, buka YouTube, tuan-tuan tengok cerita Saladin. Orang buat cerita Saladin yang dilakonkan semula oleh Anthony Quinn. Tuan-tuan balik tengok. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu, tuan-tuan,
dia diserang oleh segenap penjuru oleh kerana Salahuddin ni dapat menawan Palestin, dapat menawan Syam ketika itu, menyebabkan orang-orang Kristian, orang-orang Rom, orang-orang putih ketika itu dari Spanyol, Portugal, dari Itali, dari Rom, semuanya berpakat, dari England semuanya berpakat untuk menyerang Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka membuat satu pakatan dengan harapan untuk menghancurkan Islam yang dibawa oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu. Maka segala raja-raja berkumpul dan diketuai oleh seorang raja, Richard Lionheart. Richard Lionheart yang ketiga kalau tak silap saya. Lionheart, hati singa. Lionheart, hati singa. Hebat dia ni. Tetapi apa yang Salahuddin ada ketika itu tak lain dan tidak bukan wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolong dengan Allah dengan sabar dan salat. Kerja Salahuddin salat memanjang. Sehingga kan takdir Allah, segerombolan askar yang banyak dikumpul oleh pakatan-pakatan England ketika itu, Rom, Itali, Portugal, Spanyol, kumpul tentera mereka berjumlah 300,000 nak menyerang tentera Islam Salahuddin Al-Ayyubi, menyebabkan tentera kafir ketika itu ada yang lemah semangat, ada yang mati kelaparan, tak cukup air, ada yang berpatah semula, sehingga kan Salahuddin Al-Ayyubi tidak pernah tertewas ataupun tidak kalah dengan Richard Lionheart. Disebabkan apa? Solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kepada Allah. Tuan-tuan, bulan Ramadan yang ada ini rebut keberkatan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak bandingkan qiyamul lail dekat rumah dengan qiyamul lail kat masjid, solat tarawih kat rumah dengan solat tarawih kat masjid, mana lagi khusyuk tuan-tuan? Rumah lagi khusyuk tuan-tuan. Kita pasang aircon kat bilik kita, tutup lampu sikit malap-malap, pasang air humidifier yang living, sembur perfume, wangi bilik kita, angkat takbir, bunyi sepoi-sepoi bahasa je, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Khusyuk tuan-tuan, khusyuk. Tetapi kenapa yang datang masjid solat ni? Barakah. Barakah. Bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah. Sebab tu sebelum masuk bulan Ramadan, beria kita doa tuan-tuan. Beria kita doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampai tertukar Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Sampai tertukar tu kadang-kadang. Baguslah doa tu. Tapi masalah orang Melayu baca doa tu cari berkat ketika nak makan saja. Tu masalah kita. Asal doa Allahumma barik lana nak makan. Asal nak makan Allahumma barik lana. Oh tak boleh ustaz, tu doa Nabi ajar. Tuan-tuan, itu hadis tu hadis yang mungkar, hadis yang lemah. Tak boleh sandarkan doa itu kepada Nabi SAW. Yang sahih, kalau nak makan, bismillah saja. Bismillah. Sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ni nak buka puasa. Ada iftar jama'i sini. Kalau ada pun, kalau dekat tempat saya tu, Masjid Korea tu, bungkus lah. Dia tak jadi macam dulu dah, ada talam. Kalau dulu talam ataupun dalam satu kelompok tu ada 5-6 orang. Kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Tetapi sunnah yang sahih kita tak buat. Apa dia? Baca bismillah, ambil makan dengan tangan kanan, itu buatlah. Kemudian ambil yang dekat. Kita buka puasa yang keluarga kita, nak pula kita orang tua, cucu pun letak depan kita air basuh tangan, kurma 3 biji, ulam-ulam, apa lagi? Nasi. Yang depan cucu apa dia? Udang galah, butter chicken, roti john, murtabak, siakap 8 rasa. Kita pun Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nabi kata ambil yang dekat. Punya sedap kita nak faham, kita pun ambil kat depan sekali. Jadi tuan-tuan, doa Allahumma barik lana, cari keberkatan tu bukan khusus pada nak makan sahaja. Tetapi kalau nak makan, bolehlah baca doa ni. Bukan tak boleh. Bukan kata hadis mungkar ni tak boleh baca ustaz, nanti kalau baca dosa. Tak, doa bacalah apa pun. Macam tadi ada orang hantar kat saya, ustaz minta komen sikit doa ni. Doa apa tuan-tuan? Allahumma rzuqna lailatul qadri fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Ya Allah, ya Tuhanku, rezekikan aku untuk dapat Lailatul Qadar pada tahun ni dan pada setiap tahun. Agak-agak apa hukum baca doa ni?
Dia tanya, apa hukum Ustaz doa ni? Doa ni hadis sahih ke tidak? Doa tu tak ada dalam hadis sahih, tapi bolehlah baca. Sebab apa? Doa. Ikutlah tuan-tuan nak baca doa apa pun. Jadi doa Allahumma barik lana jangan khusus pada makan saja. Sebab saya pernah baca tuan-tuan. Yelah biasa kita buka dengan tamar, air apa semua tu, kemudian kita pergi semayang. Habis semayang kita tak cakap banyak. Alah, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, al-fatihah, waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Habis solat nak keluar, imam, lapar ke mam? Sebab apa? Lepas solat baca doa makan. Bukan. Maksudnya doa ini doa cari keberkatan. Allahumma ya Allah ya Tuhanku, barik lana, berkati kami fima razaqtana, apa yang kau rezekikan kepada kami. Nak baca doa ni kepada anak boleh tak? Anak tengah tidur kita baca doa ni. Boleh tak agak-agak? Boleh. Sebab anak pun adalah rezeki. Kita hantar anak-anak pagi nak pergi sekolah, nak pergi SPM, nak pergi UPSR, nak pergi belajar. Kita pun baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Boleh ke tidak? Boleh. Tapi jangan baca kuat. Kantor orang sebelah tak puasa gaji. Ataupun kita pergi lawat cucu kawan kita baru lahir, anak kawan kita baru lahir, tak tahu nak baca doa apa. Maka kita pun pergi dekat anak tu, kita baca apa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Kalau tak tahu nak baca apa, tu habis tak tahulah tuan-tuan. Kalau tak tahu nak doa apa, minta berkat untuk anak ni. Boleh ke tidak baca untuk bayi? Boleh. Tapi jangan baca kuat-kuat depan mak ayah dia. Dia kata, kau ni lapar sangat nak makan anakku ke? Boleh. Bulan Ramadan, bulan berkat. Penuh dengan berkat. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kamu kerana pada waktu sahur itu berkat. Kata Nabi, tempat yang paling berkat adalah masajidullah, masjid-masjid Allah. Dan tempat yang paling tidak disukai adalah pasar-pasar. Bukan makna kata mulai malam ni kita boykot semua pasar. Tidak. Tapi janganlah duduk di pasar melebihi duduk daripada masjid. Duduk pasar sakan bukan main. Sebab tu ada doa nak masuk pasar tuan-tuan. Tu nak masuk bazar Ramadan, pastikan baca doa dulu tuan-tuan. Baca doa dulu. Apa doa dia tuan-tuan? Balik homework, cari sendiri. Itu cara kalau penceramah tak ingat doa, dia suruh makmum balik cari sendiri. Cover line punya tuan-tuan. So balik cari sendiri. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Panjanglah. Baik. Takut apa? Takut kita masuk dalam pasar, kita puasa ni tuan-tuan, Melayu ni, kalau Islam sebut kita puasa ni untuk kita kawal nafsu. Islam sebut kita puasa ni untuk kawal nafsu. Nabi sebut man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai anak muda, siapa yang ada kemampuan di kalangan kamu, kahwin. Kalau tak mampu kahwin, puasa. Fa innahu lahu wija, kerana dia adalah perisai, dinding. Maksudnya apa? Puasa itu mengawal nafsu, tetapi puasa kita membela nafsu. Masuk bazar Ramadan, sabar ya, murtabak, sabar ya, kita bela nafsu kita. Tengok kau murtabak, lepas puasa nanti, lepas buka puasa aku tibai kau 3 biji. Kemudian depan lagi nasi ayam, sabar nasi ayam ya. Depan lagi nasi kerabu, sabar ya nasi kerabu. Solok lada tu hijau dia mengancam sikit. Kita bela nafsu kita. Jadi tuan-tuan, rebut berkat. Dan saya akhiri dengan cerita seorang sahabat. Cerita seorang sahabat yang Nabi doakan keberkatan kepadanya. Bila dengar akhir ni, nampak dah kaki mengangkat galih dari kiri kanan tu, nampak dah tuan-tuan. Maksudnya akhir dah tu. Kalau khutbah tu barakallahu li wa lakum bil Quranil azim. Ni akhir dah tuan-tuan. Seorang sahabat Nabi yang pernah didoakan oleh Nabi SAW dengan doa ni. Kalau tuan-tuan nak ambil doa ni pun boleh, tak ada masalah. Ataupun tuan-tuan ingat, ataupun ingat bahasa Melayu ni tak apa. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa barik lah. Ataupun riwayat lain, wa barik lahu fi ma a'taitah. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrahu wa bariklah. Nabi doakan keberkatan belakang itu. Ya Allah ya Tuhanku. Sahabat ini bernama Sayyiduna Anas bin Malik. Anas bin Malik ni berasal daripada Madinah tuan-tuan. Nabi
dibangkitkan di Mekah. Cerita Nabi jadi Rasul tersebar sampai ke Madinah. Antara orang yang awal memeluk Islam adalah ibu kepada Sayyidina Anas bin Malik. Hingga menyebabkan ibu dia sebelum tidur, ibu dia cerita pasal Anas. Ibu dia cerita pasal Nabi. Nabi ni sekian-sekian, ciri sekian-sekian. Menyebabkan Anas ni tak tidur lena. Menyebabkan Anas ni rindu dengan Nabi, nak jumpa dengan Nabi. Anas umur 5-6 tahun kata kat mak dia, "Mak, saya nak pergi ke Mekah untuk jumpa dengan Nabi SAW." Ibu dia kata, "Sabar." Maka berlakulah peristiwa hijrah. Nabi berhijrah ke Madinah. Ketika Nabi sampai di Madinah, orang-orang beri hadiah kepada Nabi. Ada yang beri rumah, ada yang nak beri tanah, ada yang beri haiwan, ada yang beri harta kepada Nabi. Tetapi datang emak kepada Sayyidina Anas, "Ya Rasulullah, aku tak ada apa nak bagi, melainkan aku ada anak kecil. Anas ini, falyakhdimhu ya Rasulullah. Buatlah dia sebagai khadam kamu, wahai Rasulullah." Maka Sayyidina Anas bin Malik disebut sebagai khadim li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni banyak bodyguard dia, tuan-tuan. Banyak SU dia. Ada SU operasi, ada SU bahagian tulis mukjizat, ada SU bahagian kanan, ada SU sulit, ada SU yang paling kanan. SU paling kanan tahu siapa dia, tuan-tuan? SU paling kanan Bilal bin Rabah. Itu SU paling kanan. Tuan-tuan ceklah biodata ataupun sirah zatiyah Bilal bin Rabah. Skrip ataupun kehidupan Bilal bin Rabah. Hebat dia. Sayyidina Anas dibawa oleh mak dia jadi khadam. "Wahai Rasulullah, kau doa anak ni, aku tak ada nak apa dah bagi kepada kamu, melainkan ada anak kecil, kamu jadikan anak ini sebagai khadam dan kamu doakan dia." Umur Anas ketika itu 9 tahun, darjah 3, tuan-tuan. Jadi khadam kepada Nabi, dan Nabi doakan kepada dia, "Allahumma akthir malahu." Ya Allah, ya Tuhanku, banyakkan harta dia. Wa waladahu, dan anak pinaknya. Wa atil umrahu, dan panjangkan umurnya. Wa barik lahu fima a'taitah, dan kau berkati apa yang kau beri kepadanya, ya Allah. Duit banyak, anak ramai, panjang umur, berkat kesemuanya. Makbul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya raya Anas bin Malik. Kahwin ramai, dalam riwayat seorang isterinya dapat 80,000 dinar emas. Seorang isteri. Tuan-tuan kalau belajar faraid, isteri dapat berapa bahagian? 1/, yang ada anak lelaki. Ada asobah. Suami meninggal, isteri dapat berapa? 1/6 ke 8? Yang 1/6 tu bukan ibu ke? So, isteri 1/8 kalau tak silap saya. Kalau ada 4 isteri, 1/8 bahagi pula 4. Seorang isteri Anas dapat 80,000 dinar emas, kaya. 1 dinar emas sekarang apa? Senang kira, 1 dinar emas RM1,000. Kalilah berapa, tuan-tuan? Kemudian ramai anak Anas. Dalam riwayat hampir 100 orang kalau campur dengan cucu. Belum cicit, tuan-tuan, cucu. Maknanya kalau Anas masih hidup zaman sekarang, duduk pula dekat sini, tuan-tuan, kira ahli jawatan kuasa surau ni tak payah orang lain lah, cucu cicit Anas je lah, tuan-tuan. Kemudian panjang umur Anas, dalam riwayat kata umur Anas 103 tahun. Panjang umur dia. Dan Allah makbulkan berkat semua yang Allah bagi. Ada harta berkat. Apa maksud berkat? Berkat adalah thubutun wa ziyadatul khair. Ada kebaikan dan bertambah pula kebaikan. Pada harta itu ada kebaikan, dan dengan harta tu bertambah pula kebaikan. Ada anak, dengan anak tu ada kebaikan, dan dengan anak tu bertambah pula kebaikan yang dapat oleh mak ayahnya. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Mudah-mudahan Allah berkati semua yang Allah berikan kepada kita. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan segala apa yang kita buat di bulan Ramadan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Itu saja. Sekian. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa sallallahu wa tawasaw bil haqq.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarraqana mimma li tafarraqa ma'suma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf sekiranya terkasar bahasa terasa hati, mohon maaf banyak-banyak tuan-tuan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.